Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Dalil-dalil menjelaskan tauhid uluhiyah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Antaranya sebagaimana banyak dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang tauhid rububiyah, yakni kepercayaan manusia terhadap Allah yang bersifat dengan menjadikan, mengatur, mengurus, mentadbir. Banyak, sebagaimana ayat-ayat yang telah lepas yang telah kita baca dan kita pelajari. Begitu juga banyaknya dalil-dalil dalam Al-Quran menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan uluhiyah, iaitu tiada Tuhan yang layak disembah melainkan semata-mata kepada Allah. Kerana Tuhan ini terbahagi kepada dua, ilahul haq, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar layak disembah. Yang kedua dipanggil ilahul batil, Tuhan yang salah disembah. Siapa dia? Selain daripada Allah, semua salah disembah tu, sebab dia bukan Tuhan. Kerana di antara sifat Tuhan adalah mencipta, menjadikan. Adakah sembahan-sembahan orang yang bukan Islam itu dia bersifat mencipta, menjadikan? Macam sembah pokok kayu ke, tokong ke, berhala ke? Adakah berhala itu bersifat mencipta, menjadikan, mengurus? Tak ada kan? Tak ada, tak layak ni panggil Tuhan. Di antara sifat yang terbesar yang perlu ada kepada Tuhan adalah mencipta. Jadi kalau tidak bersifat dengan mencipta, macam mana dia dianggap sebagai Tuhan? Manusia yang buat dia, manusia yang buat dia, yang reka dia, yang mencipta dia, lalu manusia sembah dia, maka dia tidak dilayak dianggap sebagai Tuhan, apatah lagi disembah. Sebab sifat-sifat ketuhanan tak ada. Memperkenankan doa tak ada kepada Tuhan selain daripada Allah. Menolak musibah dan bala tak mampu dilakukan oleh Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi tauhid uluhiyah ini yang terkandung di dalam la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah, tiada yang sebenar-benar layak disembah melainkan Allah. Kalau ada manusia menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, tidak layak. Dan itu bukan yang Tuhan yang sebenar, itu Tuhan tiruan. Tak sebenar, tiru lah. Sebenar tu asli. Jadi tiruan, sebab dia bukan Tuhan, cuma dianggap oleh sebahagian pihak dia adalah Tuhan yang layak disembah, yang layak didoakan kepadanya. Jadi tak boleh. Jadi kena mengiktirafkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak disembah. Okey, terus. Kewajipan orang-orang musyrik mengiktiraf tauhid rububiyah bagi mengiktiraf tauhid uluhiyah. Al-Quran berulang kali menjelaskan Tuhan yang Maha Pencipta merupakan Tuhan yang berhak disembah dan bukan yang selain daripadanya. Ia menumpukan kepada dua permasalahan, iaitu pertama, mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa dari segi pencipta dan pentadbiran. Kedua, mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang mengurniakan nikmat zahir dan nikmat batin. Firman Allah. Okey. Esa di sini bukan di sudut zat Allah Subhanahu wa taala. Zat maknanya diri Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu Allah Ta'ala itu esa. Bukan esa di sudut zat sahaja. Esa di sudut ciptaan. Apa maksud ciptaan? Maknanya yang menjadikan makhluk alam dunia ini semata-mata Allah, bukan ada Tuhan yang lain. Itu esa di sudut ciptaan. Begitu juga esa di sudut melakukan ataupun membuat undang-undang.
Undang-undang syarak tu Allah Ta'ala yang buat. Maknanya tidak ada sekutu bagi Allah. Ada Tuhan yang lain yang join sekali, yang kongsi sekali buat undang-undang. Tak ada. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang boleh membuat hukum syariat? Hukum syariat ni kita dah baca ayat semalam, inil hukma illa lillah. Tiada hukum melainkan hukum Allah. Jadi esa di sini di sudut zat, di sudut penciptaan, di sudut hukum, semua esa. Tidak ada Tuhan yang layak membuat hukum, tidak ada mana-mana pihak yang layak dan juga mampu membuat undang-undang, membuat alam ini, membuat makhluk ini. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isi sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sembarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey, kita tengok kita tengok ayat ini satu persatu. Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri-ciri sebagai Tuhan, sifat sebagai Tuhan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, hendaklah kamu sembah Tuhan yang mencipta kamu. Kan kita telah belajar, Rabb itu maknanya tauhid rububiyah, iaitu tauhid mencipta, menjadikan, mengurus, mentadbir. Sebab itu orang kafir ni, dia mengiktiraf tentang rububiyah, tetapi dia tidak mentauhidkan rububiyah. Yang semalam yang kita bincang tu. Apa beza mengiktiraf dan mentauhidkan? Iktiraf, dia mengaku Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Dia tidak bertauhid. Kalau dia mentauhidkan rububiyah Allah, membawa kepada uluhiyah, membawa kepada penyembahan. Dan yang kedua, bila dia kata Allah Ta'ala mengurus, Allah Ta'ala mengatur, Allah Ta'ala memberi, Allah Ta'ala menahan, dia masih duk berdoa kepada berhala dia, tokong dia. Dia tidak mentauhidkan rububiyah Allah. Cuma dia mengiktirafkan Allah Ta'ala sebagai pencipta, Allah Ta'ala sebagai mentadbir. Tetapi dari sudut pelaksanaan dia tidak dilakukan melalui perbuatan. Sepatutnya bila dia mengaku Allah Ta'ala yang mencipta alam, menguruskan alam, Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya, dia tak boleh berdoa kepada berhala, minta kepada berhala, nazar kepada berhala, sembelih untuk berhala. Dia tak boleh lah. Menunjukkan dia iktiraf, tetapi dia tidak ada tauhid, tidak bertauhid. Tidak bertauhid melalui tindakan, hanya mengaku sahaja. Macam orang yang munafik, mengaku sahaja tetapi tidak diikuti dengan penyembahan. Okey. Dia kata, wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Maknanya mereka percaya Allah Ta'ala itu Rabb, tapi tak sembah. Mereka percaya Allah Ta'ala itu Rabb. Okey. Tuhan kamu tu siapa? Di antara ciri Tuhan, allazi khalaqakum. Tuhan-Tuhan itu yang telah menjadikan kamu. Berhala menjadikan kamu tak? Tokong buat kamu tak? Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, kayu, batu, buat kamu tak? Tak buat. Tak buat, tak layak. Tak layak jadi Tuhan. Tak layak dipanggil Tuhan. Salah satu daripada sifat ketuhanan mencipta, membuat, baru layak jadi Tuhan. Baru satu. Banyak lagi sifat-sifat ketuhanan ni. Yang pertamanya menjadikan kamu. Hak kamu sembah ni buat kamu tak? Tak. Menjadikan nenek moyang kamu? Tak juga.
Macam mana dia anggap sebagai Tuhan? La'allakum tattaqun, bila kamu sembah Rabb kamu yang menjadikan kamu, yang juga menjadikan nenek moyang kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Selalu kita ulangi perkataan la'alla di dalam Al-Quran, dia menunjukkan maknanya pasti. Pasti kamu jadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah kalau kamu sembah Allah. Bukan mudah-mudahan ataupun semoga jadi orang yang bertakwa. Tak. Kalau betul-betul kita sembah dengan sebagaimana yang dikehendaki, akan melahirkan sifat takwa, sifat takut di dalam hati kita kepada Allah. Ciri yang berikutnya, allazi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bagi kamu bumi. Tuhan kamu sembah tu buat bumi tak? Bumi yang kamu pijak ni siapa buat? Hak kamu sembah tu ke? Berhala hak kamu sembah tu ke? Siapa buat? Allah. Yang ketiga, was-samaa'a binaa'a, menjadikan langit sebagai atap. Hak duk sembah tu boleh buat atap kan? Boleh buat langit kan? Tak. Daripada langit itulah wa anzala minas samaa'i ma'a, menurunkan hujan. Siapa? Tok Kong ah. Tok Kong boleh turun hujan? Tak boleh, tak layak dipanggil Tuhan. Fa akhraja bihi minas samarat, daripada air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, daripada tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan. Buah-buahan itu rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Orang makan buah-buahan, buah apple, buah anggur, buah tin, buah kurma, buah-buahan, buah royan, langsak, manggis dan sebagainya. Daripada air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup. Dia hidup dengan air hujan. Jadi bila ada tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tu menjadi rezeki kepada kamu. Siapa buat ni? Hak kamu sembah tu ke? Ataupun Allah? Tengok berapa banyak ayat yang menunjukkan sembahan selain daripada Allah tak layak dianggap sebagai Tuhan. Ini di antara ciri dan sifat ketuhanan. Ayat ni. Itu kena hafal pelajar-pelajar. Pelajar tahfiz ni hafal lah. Dia wajib hafal. Pelajar kita semua hafal. Ni ayat-ayat berkaitan dengan akidah ni, kena ingat ni. Kita tengok dia kena faham betul-betul. Fala taj'alu lillahi, jangan kamu menjadikan bagi Allah andada, tuhan-tuhan, tandingan, sembahan-sembahan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahui. Sebab apa? Jangan ada tuhan lain daripada Allah. Kamu tahu sebab tuhan lain tak bersifat dengan mencipta. Menjadikan, kenapa kamu semua? Kenapa kamu nak menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan? Kenapa kamu nak menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan? Kerana dia tak ada ciri-ciri yang disebutkan tadi. Membuat kamu, nenek moyang kamu, buat langit, buat bumi. Daripada langit turunkan hujan, hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan, buah-buahan rezeki kamu. Mana ada? Buahkan kepada Tuhan mereka tak buah apple, buah anggur, nanas. Demo bagi makan Tuhan pula. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah kata wa huwa yut'imu wa la yut'am. Tuhan itu memberi rezeki, memberi kamu makan. Bukan dia diberi makan. Tengok satu lagi. Sebab tu senang kita nak faham akidah ini melalui Quran hadis. Cukup senang. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia yang memberi makan, bukan dia diberi makan. Kalau diberi makan, dia bukan Tuhan. Letak makanan di depan tu kan. Sekarang ni letak plastik buah-buah plastik. Apple plastik, nanah plastik. Sebab tak berhari-hari pun, sebulan pun tak habis-habis, akhirnya buruk gitu ya, bukan Tuhan makan. Tapi kenapa ada kepercayaan itu? Kenapa ada kepercayaan itu? Selain daripada dalil hujah Quran hadis, berdasarkan kepada logik akal pun tak masuk akal. Sebab kita dah bincang panjang tentang agama Islam, agama fitrah. Fitrah semula jadinya, hati manusia ni, dia mesti nak kepada kepercayaan Allah Tuhan. Sebab tu yang kita sebut, sebab apa jadi wasak, menafikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Anasi-anasi luar dipengaruhi oleh faktor keluarga yang sesat, anak akan jadi sesat, masyarakat sekeliling jadi sesat. Jadi orang yang terpengaruh dengan masyarakat, dia juga akan jadi sesat sebab masyarakat itu sesat. Tarikan luar tu terlalu dahsyat. Ini yang sebab tu kita kena ada jati diri.
khususnya pelajar-pelajar ni yang duk mengaji Quran hadis hari-hari kan, keluar pada sekolah ni, balik rumah ke ni, raya ni nak balik cuti, jangan dipengaruhi oleh faktor luaran. Kita jadi wasak, jati diri tak ada. Orang buat maksiat, kita buat maksiat. Orang tinggal puasa, kita tinggal puasa. Orang tinggal semayang, kita tinggal semayang. Orang buang masa dengan main game, kita pun buang masa main game. Faktor luar tu tarik kita. Jati diri tak ada. Di sini boleh ikut sebab ada peraturan. Balik rumah tu, kalau setengah-setengah keluarga tak buat peraturan. Undang-undang ni dia kena buat walaupun di rumah. Bukan kata di sekolah, di rumah bukan ada peraturan, kena ada undang-undang. Tidak wasak. Tengok Allah Ta'ala ajar kita kan. Nak kenal Allah Ta'ala ni senang je. Kau tengok Quran hadis, tak ada pening. Tak ada berbelit-belit dengan pemikiran fahaman falsafah. Jadi pening nak faham, nak kenal Allah Ta'ala. Jadi kita tengok Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia senang je, bersifat dengan sifat mencipta, menjadikan. Okey, terus. Dalam ayat di atas jelas mengandungi perakuan terhadap tauhid uluhiyah. Ia menjelaskan persoalan bagaimana manusia boleh menyembah selain Allah kalau mereka sendiri sudah mengaku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi dan juga pemberi rezeki kepada manusia. Dia adalah Tuhan yang Maha Suci daripada berhajat kepada segala sesuatu. Dia tidak dapat dilemahkan oleh segala sesuatu. Kedudukan ayat di atas dari segi objektif menyamai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maksudnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? Ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Maka beribadatlah kamu kepadanya. Dan ingatlah dialah yang mentadbirkan segala-galanya. Badi'us samawati wal ardh. Kita tengok mana-mana terjemahan, dia menterjemahkan dialah yang mencipta langit dan bumi. Tuan-tuan, bukalah mana-mana kitab terjemahan Al-Quran ni, itulah terjemahannya. Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab dengan lebih mendalam, Badi'us samawati wal ardh, mencipta tanpa ada contoh. Nanti dia punya bid'ah. Badi'. Bid'ah ni buat sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Itu di sudut bahasa. Jadi Allah ni punya hebat, dia buat alam, buat manusia, langit, bumi, tak ada contoh. Bukan dia tiru contoh lain baru dia buat. Jadi seronok dan seninya ayat-ayat Quran ni bila kita baca, begini maksudnya. Badi' ni buat sesuatu tidak ada contoh. Macam buat alam ni bukan ada contoh sebelumnya. Bila manusia mati, dikebumikan di alam kubur, mereka berada di alam barzakh, lalu dibangkitkan semula di padang mahsyar untuk dihisap segala amalan manusia. Bila perkara ini didedahkan, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin Mekah, demo tak percaya. Macam mana manusia boleh hidup balik? Semua dah jadi tulang. Badan, tubuh badan semua reput, dah jadi tulang. Sebagaimana yang disebut dalam surah Yasin tu kan. Macam mana boleh hidup semula? Lalu Allah Ta'ala kata, "Antum ashaddu khalqan amis sama'?" Adakah kamu lebih susah kejadiannya ataupun nak dibandingkan dengan langit? Nak ikut nak buat manusia lebih susah ataupun buat langit? Bi ghairi amadin tarawnaha. Dalam surah Ar-Ra'd Allah menceritakan dia buat langit dengan tanpa ada tiang. Mana ada tiang? Pun boleh tertegak begitu kukuh, tak jatuh-jatuh. Oh, tidak risau jatuh atas kepala kita. Macam bumbung tak ada tiang, risau aja kita duduk di bawah. Kalau pakai sangkut-sangkut gitu, ya pakai gantung gitu bumbung ni, memang susah hati. Jadi kita nak lari ke mana ni? Bumi Allah Ta'ala ni nak lari ke mana? Bumbung langit ni bukan ada tiang. Tapi Allah Ta'ala tak bagi jatuh. Dia akan jatuh bila? Hari kiamat besok.
Jadi nak jadikan langit tu lebih susah, lebih payah pun senang bagi Allah. Bagaimana kamu nak dihidupkan semula? Yang kita ni dah ada contoh. Kita di atas dunia dah ada contoh. Kita mati besok tubuh badan kita semua hancur. Allah Ta'ala nak jadikan semula di padang mahsyar lagi senang. Sebab tu Allah Ta'ala kata antum ashaddu khalqan amis sama'. Adakah kamu lebih susah nak dijadikan kejadian kamu ataupun kejadian langit lebih susah? Maknanya kalau langit pun senang bagi Allah Ta'ala mencipta dan membuatnya, apatah lagi manusia yang telah ada contoh yang Allah Ta'ala juga buat. Dia semua buat kita ni. Tiba-tiba dia nak buat kali kedua di akhirat, lagi senang. Kenapa? Kamu bangkang petikai tentang berlakunya hari kiamat, berlakunya kehidupan semula. Orang kafir tolak, tak percaya. Jadi Allah Ta'ala jadikan itu tanpa contoh. Badi'us samawati wal ardh. Dan tidak ada baginya anak. Bila ada anak ni dia berhajat, memerlukan. Bila dia letih, dia tua, dia uzur, dia minta tolong kepada anak dia. Dan tidak ada isteri, berhajat, minta tolong ambil buat ni, memasak dan sebagainya, ada hajat. Tetapi kalau Allah Ta'ala itu ada anak, ada isteri, maknanya dia makhluk dia berhajat. Sebab itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dia tidak berhajat, tak ajak kepada anak, tidak ajak kepada isteri. Sebab orang Nasrani menganggap Allah Ta'ala itu ada isteri, iaitu Maryam, ada anak, iaitu Nabi Isa AS. Jadi orang Islam semua menafikan segala bentuk kesyirikan. Apa makna syirik? Menduakan. Kalau kata ada anak, dia anak Tuhan, power dia sebagaimana Tuhan lah. Anak dia pun boleh buat langit, boleh buat bumi, Tuhan mesti boleh buat. Bila dia ada isteri dia pun boleh buat langit juga, boleh buat bumi, sebab Tuhan. Bila isteri Tuhan, dia pun macam orang kahwin dengan raja kan, dia raja. Jadi isteri raja dia panggil apa? Pemaisuri. Ada kekuatan juga di sudut undang-undang dan sebagainya. Jadi kalau Allah Ta'ala ada anak dia pun Tuhan. Isteri dia pun Tuhan. Bila Tuhan ni tak makan, tak minum. Maria ni makan minum tak? Nabi Isa makan minum tak? Tidur tak? Letih kan? Ada letih, ada penat kan? Ada rehat. Jadi Tuhan apa lagu tu? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak tidur, Allah Ta'ala tak lupa. Jadi menunjukkan teranglah Nabi Isa dengan ibunya Maryam bukan Tuhan, sebab bukan tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia sifat manusia belaka. Sebab itu Nabi Isa sendiri dia marah. Dia marah orang mengatakan dia Tuhan. Dan menganggap ibu dia sebagai Tuhan. Dia marah. Sebab di mereka itu, dia jelas lah, dia manusia, bersifat dengan sebagaimana sifat manusia, iaitu makan, minum, letih, penat, tidur dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini terang menunjukkan tentang mukhalafahnya Allah dengan sesuatu yang baru. Huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Dialah yang mencipta sesuatu, hendaklah kamu sembah dia. Selain daripada Allah bukan bersifat mencipta. Macam orang Yahudi, dia kata Uzair itu anak Allah Ta'ala. Nasrani kata Nabi Isa, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula alladhina kafaru min qab qatalahumullahu anna yufakun. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Uzair kata disebut dalam Quran ya. Dan surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga tu, dia ada perkara yang luar biasa, benda pelik, lalu dianggap sebagai Tuhan. Orang Yahudi anggap dia Tuhan. Orang Nasrani pula, bila Nabi Isa ni ada benda pelik, perkara yang luar biasa, mukjizat, boleh menyembuhkan orang yang buta mata, penyakit sopak, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, mereka kata Tuhan lah ni. Sedangkan itu Allah Ta'ala yang izinkan, disebut sebagai mukjizat. Bukan suatu power, suatu kuasa yang dimiliki oleh Uzair, ataupun suatu kuasa yang dimiliki oleh Nabi Isa yang boleh membuat sesuatu atas keizinan Allah. Itu yang panggil mukjizat. Mukjizat ni satu anugerah daripada Allah, satu anugerah, satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Nabi Musa kan, dengan tongkat dia di belah laut, dengan tongkat dia terpancar 12 mata air.
Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'assaka al-hajar fanfajarat min husnata 'asharata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kaum Nabi Musa ada 12 kumpulan. Mereka lari daripada Firaun sampai di tengah padang pasir yang kering kontang, tidak ada sumber air dahaga. Lalu mintalah kepada Nabi Musa ni kepada air, nak minta air. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, pukullah batu. Batu itu sebahagian daripada ulama tafsir kata batu yang dia bawa masa dikejar oleh Firaun. Batu itulah yang dipukul, bukan sembarang batu. Lalu dipukul, terpancar 12 mata air. Sebab pada 12 mata air, senanglah 12 kubilah, 12 kumpulan nak minum. Mujizat. Bukan 100% datang daripada Nabi Musa, tetapi keizinan datang daripada Allah. Tak boleh orang anggap Nabi Musa sebagai Tuhan kerana ada perkara luar biasa. Nabi Isa pun begitu, walaupun ada perkara yang luar biasa, bukan dia Tuhan. Luar biasa itu satu anugerah yang didatangkan oleh Allah, didatangkan daripada Tuhan. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Yang demikian itu rasul-rasul yang kami lebihkan mereka sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Maksudnya rasul-rasul dia ada kelebihan yang tersendiri yang disebut sebagai mukjizat yang dikurniakan oleh Allah. Nabi Soleh dengan unta dia, Nabi Musa dengan tongkat dia, Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit-penyakit pelik. Nabi Muhammad banyak sangat mukjizatnya. Mukjizat yang paling besar kekal sehingga kiamat apa dia? Al-Quranul Karim. Okey, terus. B. Penjelasan Tuhan yang disembah oleh manusia tidak berhak dijadikan Tuhan. Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan manusia tidak berhak dijadikan Tuhan kerana ia tidak dapat mencipta segala sesuatu. Sebaliknya ia sendiri dicipta oleh manusia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Maksudnya, dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahannya dari bahan-bahan di bumi. Dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri. Dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Ayat di atas menempeli orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjelaskan kesalahan mereka kerana menyembah Tuhan yang tidak dapat menciptakan sesuatu. Ia juga tidak dapat memberikan kemanfaatan maupun membendung kemudaratan. Selain itu, Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan manusia, baik manusia, malaikat, jin, syaitan, berhala, pokok dan lain-lain tidak dapat merubah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak merubah kemudaratan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kebaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul id'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, serukanlah orang-orang yang kamu dakwah boleh memberi pertolongan selain dari Allah, maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. C. Penjelasan tentang tauhid yang wujud dalam diri orang musyrik. Orang musyrik apabila menaiki kapal di lautan, kemudian kapal tersebut dipukul ribut dan berada dalam gelombang laut yang amat dahsyat sehingga membuatkan dia hampir-hampir tenggelam. Ketika itu mereka meyakini tidak ada Tuhan yang boleh menyelamatkan mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mula meletakkan harapan kepada Allah dan melupakan berhala-berhala mereka. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barr." Okey. Jadi sebab apa dipanggil musyrik? Dalam keadaan biasa, dalam keadaan tidak ditimpa musibah, masalah, tenang, mereka sembah tokong. Bila berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, kemudaratan, dia tak sembah lah tu. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebelum ini, tokong, berhala dan sebagainya. Lepas tu bagi cari Tuhan betul, itu dia panggil syirik. Sebab hak ni pun dia sembah, ketika terdesak cari Allah Ta'ala. Dia nak bila dah sembah Allah, faman yakfur billah wa man yu'min billah, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'arwatil wuthqa
dan fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut. Taghut ni apa dia? Ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah, itu dipanggil taghut. Barang siapa yang mengkufuri taghut, dia tolak taghut, dia tak sembah taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Nak dikira Islam ni, bila dia beriman Islam dan beriman kepada Allah, sembah Allah, hak lain tolak. Bukan Allah Ta'ala pun disembah, Tuhan lain pun disembah, itu dia panggil musyrik. Faqad istamsaka bil arwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Dia telah berpegang suatu simpulan tali yang sangat kukuh. Maknanya akidah dia betul, akidah dia kuat, tidak terungkai sekali-kali. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bila yang disebut musyrik itu, satu ketika dia sembah Tuhan lain daripada Allah, bila terdesak, ditimpa sesuatu musibah, dia akan cari Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihan 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum ahita bihim da'u Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Maksudnya, dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersukacita dengannya. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang, dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru, serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Masa tu cari Allah. Maknanya berhala tokoh yang disembah tadi nak buat apa? Akhirnya ada suatu pergantungan, iaitu kepada Allah. Okey, terus. Lepas selesai masalah mereka, mereka pun selamat sampai ke daratan, dia buat hair balik, dia sembah tokoh balik. Itu panggil orang musyrik. Okey, terus. Sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya jika Engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur." Kemudian bila sahaja Allah selamatkan mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan durhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bara bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik dan kafir kerana menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka berada dalam kesusahan dan kesempitan, dan tidak pula meminta daripada mana-mana makhluk yang menjadi bahan sembahan mereka sebelum itu. Menurut Imam Asy-Syaukani, hal yang sebaliknya berlaku kepada setengah orang Islam yang cinta ilmu pengetahuan, di mana apabila mereka menghadapi suatu kesukaran dan kesusahan dalam hidup, mereka meminta pertolongan daripada Allah, daripada orang-orang yang telah mati di kubur-kubur mereka dengan penuh keikhlasan dan tidak pula meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut tu. Bila terdesak, seru siapa? Buya Mulkan. Dia bagi ijazah pula tu. Bagi ijazah. Tuan-tuan, saya nak bagi satu ijazah. Bila ada kesulitan, kepayahan, serulah dengan nama Buya Mulkan. Sebab tu orang marah kita mengaji Tauhid 3 ni. Kita akan sebutlah contoh-contoh yang perbuatan yang salah. Orang kata mengkafirkan orang. Kita tak pernah kafirkan siapa-siapa yang Islam. Cuma kita kata itu bahaya dari sudut pegangan. Dah lari dah tentang Tauhid Uluhiyah Rububiyah Allah Ta'ala. Jadi kita tengok orang yang belajar dengan Tauhid Salaf ini, nak kata tak ada langsung, wallahu alam. Tetapi kita nampak kalau ada pun terlalu sedikit.
sekadar setakat yang kita tahu. Tak ada orang mengaji tauhid salah ni pergi minta doa kepada wali, pergi puja kubur. Setakat yang kita tahu tak ada. Tapi kalau orang kata ada, kena buktikanlah kan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kamu sekiranya kamu orang yang benar. Yang saya dok perhati setakat ni, orang dok mengaji tauhid salah ni dia tak akan jumpa. Dia tak akan berdoa ni minta kepada wali ke, minta kepada kubur ke. Berdoa di kubur boleh, tapi minta kepada Allah. Bila nak minta kepada Allah, kenapa perlu pergi kepada kubur wali? Di rumah tak boleh buat, di masjid surau tak boleh. Di situ menunjukkan ada kepercayaan. Walaupun saya dah sebut berulang kali, kena dengan tajuk ni nak ulang sekali lagi. Yang orang duk sebut, orang kata wali lebih, orang yang mati lebih mulia daripada orang yang hidup. Dia tidak ada tanggungjawab. Kalau orang yang hidup boleh memperkenankan permintaan, takkan orang yang mati tak boleh? Dia faham lagu tu. Orang yang hidup kita minta sesuatu pertolongan, bantuan, sesuatu benda yang dia mampu. Minta hutang duit ke, baiki kereta ke, baiki rumah. Itu benda yang dia mampu. Minta dalam bentuk pertolongan isti'anah, bukan dalam bentuk istirasah, isti'azah. Yang tu tak boleh. Itu mesti kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang mati, apa yang dia boleh buat? Sebab tu dia bertentangan dengan akidah yang kita belajar ni, akidah tauhid uluhiyah dengan rububiyah. Sebab yang berkuasa memberi munafaat dan menolak mudarat adalah Allah, bukan wali, bukan kubur. Hatta Nabi sendiri pun, Nabi dah mati, mana boleh minta kat Nabi? Kita minta kepada Allah. Jadi bila orang tak suka sangat mengaji tauhid yang macam ni, yang kita belajar ni, sebab mereka nak pergi ke kubur, puja wali, orang yang mati, makam-makam yang dikatakan karamah. Makam mana ada karamah? Yang ada karamah ni orang yang hidup lepas menerima makam itu karamah. Makam ni tempat orang mati, tempat dikebumikan jenazah. Bila mereka menerima makam itu, ada karamah. Karamah ni kemuliaan, boleh bagi sesuatu. Sehingga melarat sekarang ni Tok Cha pun ada karamah. Tok Cha ni sentuh tongkat dia kepada laut, air laut jadi tawar. Sifat air laut itu masin. Tengok karamah ni Tok Cha ni. Tok Cha pun ada karamah. Jadi letihlah macam ni. Kalau bab akidah ni tak jelas lagi, terus ada ceritalah benda-benda lain. Bab akidah asas pun benda tu tak jelas, tak faham. Jadi sebelum akidah ni benda asas, benda dasar, prinsip kepada manusia. Sebab tu dia kata awaludin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ni kenal Allah Ta'ala dulu. Ini tak kenal lah. Tak kenal Allah Ta'ala yang boleh minta selain daripada Allah ni, yang boleh minta kat pokok. Asalkan kata Allah Ta'ala yang memberi bekah, tak apa nak minta kat pokok. Kalau dah tahu pokok tu tak boleh memberi kesan, tidak boleh memberi bekah, kenapa minta? Di manakah tentang maksud Allahus Samad? Apa maksud Allahus Samad? Pelajar apa makna dia? Allah tempat bergantung kan? Qul huwallahu ahad. Allah tak katakanlah Allah Ta'ala tu Esa. Allahus Samad. Samad tempat bergantung, bukannya kepada lain daripada Allah. Jadi bercelaru habis kalau tak faham tentang akidah salah ni. Sebab itu dalam Quran dah ada tauhid, pembahagian tauhid itu cuma diperincikan oleh para ulama. Bila tak terima tauhid tiga ni, kesannya boleh kita buat meminta bantuan pertolongan selain daripada Allah Ta'ala di atas alasan tawassul, di atas alasan ambil berkat. Itu yang jadi masalah. Bila kita sebut pihak ni nak mengkafirkan orang, kita tak kata siapa-siapa kafir. Kafir ke Islam ni bukan sebab orang kata. Orang kata kita kafir pun, kalau Allah Ta'ala kata kita tak kafir, kita tak jadi kafir. Kalau orang kata kita Islam pun, hakikatnya kalau kita kafir, dia tak akan jadi Islam. Yang pentingnya akidah kita betul ke salah? Jangan nak kira orang kata. Iman kufur seseorang bukan sebab orang kata.
may yahdillahu fala mudhillalah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, kalau dia diberi petunjuk hidayah oleh Allah, tak ada siapa yang boleh bagi sesat dia. Dan bagi siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, fala hadiyalah. Siapa pun tak boleh bagi hidayah kepada dia. Kalau dia dapat hidayah, siapa pun tak boleh nak kata dia kafir. Sebaliknya, apabila disesatkan oleh Allah, siapa pun tak boleh nak bagi hidayah kepada dia. Jadi isunya, orang yang mengaji ini dia kena jelas. Jadi kafir seseorang bukan sebab tuduhan, sebab dia sendiri melanggar batasan iman, batasan Islam, menyebabkan akidah dia jadi gugur, jadi terbatal. Bukan sebab orang kata. Jadi oleh kerana itu, jangan takut, jangan susah dengan sebab tuduhan orang. Orang kata sesat ke kafir, jangan susah hati. Sebab seseorang tidak akan jadi sesat, kafir dan Islam melainkan dengan perbuatan dia sendiri, bukan sebab tuduhan orang dan anggapan orang. Okey, terus. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang musyrik dan kafir kerana menunjukkan keikhlasan. Okey, terus. Kerana menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka berada dalam kesusahan dan kesempitan, dan tidak pula meminta daripada mana-mana makhluk yang menjadi bahan sembahan mereka sebelum itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hal yang sebaliknya berlaku kepada sesetengah orang Islam yang cinta ilmu pengetahuan, di mana apabila mereka menghadapi sesuatu kesukaran dan kesusahan dalam hidup, mereka meminta pertolongan daripada orang-orang yang telah mati di kubur-kubur mereka dengan penuh keikhlasan, dan tidak pula meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ratus tahun dah halang masyarakat ni cerita ni. Bukan kata berlaku sehari dua bila terdesak pergi ke kubur wali, kubur karamah, kubur orang alim, kubur tok guru. Ratus tahun lah. Bahkan kalau Rasulullah, dalam hadis Rasulullah cerita orang Yahudi, Rasulullah larang buat kubur, buat masjid atas kubur. Sebab apa? Dia ada unsur pemujaan. Bukan bila dia sembahyang, dia teringat tok wali yang duduk mati tu, Nabi yang duduk dalam kubur tu. Di samping dia berdoa, dia ambil manfaat daripada si mati tu. Jadi menunjukkan bahawa kesesatan tak berlaku sehari dua ni dalam dunia. Ulama dulu dah lawan dah. Bila terdesak pergi ke kubur, cari kubur. Ada orang duk cari kubur makam-makam ni seluruh dunia. Kalau sekadar maksud ziarah itu harus, bahkan dapat pahala pula. Sebab Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Sebelum ni aku larang kamu pergi ziarah kubur. Orang Islam, orang jahiliah baru masuk Islam, dia terpengaruh dengan perangai jahiliah, dia duk buat benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah. Rasulullah kata jangan ziarah kubur. Pergi ke kubur ni sekadar beberapa orang untuk menguruskan jenazah, yang lain jangan pergi. Kalau pergi dia meratap, dia menjerit. Rasulullah tak pergi. Setelah mereka kuat iman melalui ibadah mereka, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala kuat, dan mereka pun boleh tinggal perbuatan jahiliah itu, maka Rasulullah kata fazaruha, pergilah ziarah kubur, kerana menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kamu kepada alam akhirat. Jadi maksudnya bukan salah pergi ziarah kubur. Orang nak naik atas gunung Jerai pun pergi, tak ada masalah. Bukan orang larang pergi naik atas gunung Jerai kerana nak ziarah kubur. Kan ada kubur atas gunung Jerai kan? Tak ada salah. Isu yang orang duk petikai itu, yang orang larang, takut ada unsur pemujaan. Itu saja. Nak pergi ziarah kubur ni mana pun pergi ya. Kubur Firaun pun harus kita pergi. Kubur orang kafir pun harus kita pergi. Sebab apa Allah Ta'ala kata suruh pergi, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Pergilah musafir di atas muka bumi ini, tapi kamu tengok, fanzur, perhatikan bagaimana akibat kesudahan orang yang mendustakan Allah. Firaun, tengok macam mana Firaun tu dikekalkan jasad dia sehingga sekarang untuk ambil pengajaran. Kalau kamu buat lawan Allah Ta'ala, kamu kufur kepada Allah, Allah Ta'ala tidak menjadi mustahil, tidak menjadi halangan untuk menghancurkan kamu sebagaimana Firaun dikekalkan jasad dia sehingga sekarang. Sampai bila? Sampai kiamat. Lalu saintis barat kata Firaun itu kekal bukan sebab apa? Diletakkan disuntik bahan kimia supaya jasad dia tak hancur. Bukan kerana tu Allah Ta'ala dah sebut ketika dia mati, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
Pada hari ini kami akan kekalkan jasad kamu, wahai Firaun, untuk menjadi pengajaran kepada orang yang belakang. Kerana Allah Ta'ala sebut, bukan masalah letak ubat ke bahan kimia ke bagi jadi jasad dia, tak hancur. Allah Ta'ala yang janji macam tu. Lepas tu dia nak beriman kepada Allah. Maksud teguk air tu nyawa sampai ke halqum, dan dia nak beriman. Dia kata, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah Ta'ala kata, al-ana wa qad ansaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang ni kau nak beriman. Sebelum ni kenapa tak beriman? Kamu termasuk daripada orang yang melakukan kemusnahan kepada alam, merosakkan manusia, merosakkan alam ini, melakukan kejahatan. Sekarang baru nak beriman. Manusia memang bila sakit Allah kan. Terlantar atas katil, atas tempat tidur tu ingat Allah. Kalau sembuh ni nak datang masjid, nak mengaji, nak buat ibadat. Sembuh dia buat balik perangai lama dia. Manusia memang macam tu. Bila susah cari Allah, bila dah sembuh, dah sihat, duit banyak, tubuh badan sihat, dia tak ingat Allah. Perangai tu disebut dalam Quran dah banyak kali. Kita jangan jadi perangai macam tu. Susah cari Allah, bila senang tak cari Allah. Okey, terus di penjelasan bahawasanya hukum itu milik Allah sahaja, baik dari segi syariat maupun pembalasan. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi hukum syarak dan juga hukum pembalasan. Ini termasuk ke dalam rububiyahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan dari segi syarak bahawasanya manusia tidak boleh menyembah melainkan Dia sahaja, dan Dia menegak manusia daripada menyembah sesuatu yang lain daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah batil, manakala amalan yang dilakukan oleh ahli-ahli tauhid sebagai amalan yang baik dan saleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan idil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakin aktharun nas la ya'lamun." Maksudnya, apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya. Kamu dan datuk nenek kamu, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Dan Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji tertentu baginya di dunia dan di akhirat, dan hanyalah Dia yang berkuasa menghukum, serta kepada-Nya lah kamu semua dikembalikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar." Maksudnya, sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu akan pasti masuk syurga. Dan sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkannya dengan sesuatu pasti akan masuk neraka. Terus kalimah syahadah la ilaha illallah. Makna kalimah syahadah ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ia disebut dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku.
Oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah menyatakan ilah yang terdapat dalam kalimah syahadah bermaksud Tuhan yang disembah dan ditaati. Ilah juga bermaksud Tuhan yang berhak dipertuhankan. Ilah adalah Tuhan yang dikasihi dan disembah oleh hati-hati manusia, ditunduki, diletakkan harapan, dipanjatkan doa, diserahkan diri dan dipohon pertolongan ketika berada dalam keadaan kesusahan dan kesempitan. Kalimah syahadah la ilaha illallah merupakan sebenar-benar kalimah. Ahlinya adalah ahli Allah dan golongannya. Orang yang mengingkarinya adalah musuh-musuh Allah dan orang-orang yang mendapat kemurkaan daripadanya. Apabila ucapan kalimah syahadah benar dan sah, bermakna sahlah segala permintaan, hal keadaan dan juga rahsia hati yang berlaku kepada seseorang. Kalimah syahadah mengandungi penafian Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah tanpa mengira apa sahaja benda yang disembah itu. Ia merupakan tauhid yang diseru oleh seluruh para rasul dan dikandungi oleh Al-Quran daripada awal hingga akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang sesunanya dan kandungannya sungguh menakjubkan, kitab yang beri panduan ke jalan yang betul. Lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Kalimah syahadah merupakan kalimah yang sangat mahal dari segi natijah yang dihasilkannya. Oleh kerana itu, ia tidak akan bermanfaat melainkan kepada orang yang menjaga kandungannya, baik dari segi nafi maupun isbat. Orang yang mengucapkannya tanpa ilmu, iktikad dan juga amalan, ucapannya itu hanya sia-sia dan satu bentuk kejahilan. Jadi bila kita telah mengucap dua kalimah syahadah, kita telah kena menjaga makna dan juga maksud dia. Apa maksud? Bila kita sebut la ilaha illallah, ataupun kalau kita nak ambil daripada kalimah di belakang tu dimulakan dengan asyhadu. Bila sebut asyhadu, kita telah bersaksi. Saksi itu apa dia? Kita sebut banyak kali lah. Siapa boleh sebut? Kita mengaku, kita iktiraf. Malam ni kita hurai sekali lagi. Mengaku, iktiraf, yakin, faham bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita dan kita yakin, kita faham, kita akui, kita iktiraf, kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi bila kita telah mengucap dua kalimah syahadah, kena jaga maksud dia, pengertian dia, makna dia kita kena tahu. Bila kata la ma'budu bihaqqin illallah, tiada yang layak disembah melainkan Allah, sesuatu perkara yang menjurus kepada penyembahan kepada selain daripada Allah Ta'ala, semua kena tolak. Menganggap makhluk manusia lebih daripada Allah, berkuasa lebih daripada Allah, berilmu lebih daripada Allah Ta'ala, menyembuhkan, memudaratkan, memati, menghidupkan, semua kena nafi. Tak bolehlah kita ada pergantungan sedikit pun selain daripada Allah Ta'ala. Itu sebahagian daripada maksud kita menjaga akan dua kalimah syahadah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.